أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku,
Aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Foha adalah jamu moden berbentuk jeli perisa buah-buahan yang sangat sedap, berasaskan herba premium terpilih khusus untuk kecantikan dalaman dan luaran wanita. Hanya perlu kunyah dan disediakan dalam bentuk sachet yang senang dibawa ke mana-mana, membantu wanita untuk kekal bertenaga, cantik berseri luar dan dalam. Mendapat persijilan halal, mesti, GMP dan HACCP serta dikelangkan oleh pengilang Muslim. Boleh hubungi Has Trading di 010-315-6296 atau di canbefoha.hastrading.com. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona temankan anda untuk Destinasi IKIM. Kita bersiaran bagi edisi di petang Khamis ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Aspirasi dan destinasi bersama anda. Dan di manakah destinasi anda pada waktu ini yang baru settle kerja, habis kerja, selamat, Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga apa yang kita buat hari ini semoga bermanfaat dan juga memajukan diri, ada pengalaman dan cabaran, tetap ada cabaran, tapi itu pengalaman kita untuk hari ini. Dan selamat memandu juga kepada yang memandu pada waktu ini. Semoga sampai dengan selamat di destinasi anda, insyaAllah. Ya, betul. Tahniah kepada anda yang dah pun buat kerja hari ini dengan yang terbaik sekali. Syukur esok buat lebih baik lagi. Kan? Dan sambil-sambil kita dah selesai tugasan, ada juga mungkin sambil-sambil bekerja ni, jom kita nak tambahkan lagi ilmu kita pada petang ini menerusi kuliah kita yang dah pun kita siap sedia. Jadual kita di petang Khamis menerusi rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, insyaAllah kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor masih membawa kitab atau rujukan kitab kita untuk petang ini sepanjang tahun ini, insyaAllah. Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ya, macam biasa, boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Dah pun kita aktifkan sekarang. Hantarkan di talian 0112900404. Juga boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen media sosial Radio IKIM. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar saja lagi. Allah
Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ya Allah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah wahdaniyah qudrah iradah la ilaha illallah 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 Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ya Allah Ilmun hayyun sama'an basar Kalamun qadiran muridan aliman Kalamun qadiran muridan aliman Hayyan sami'an Hayyan sami'an Basiran mutakalliman Basiran mutakalliman La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ya Allah Ya Ya Rahman Ya Rahim Ya La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini destinasi IKIM bersama anda, bersama saya Muna Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama bertemu di hari ini untuk teruskan lagi kuliah kita dan juga program kita pada petang ini. Menerusi rancangan Imanuna Iman Kami, kita nak belajar lagi ilmu
ilmu akidah. Ya, betul. Iman kami insya-Allah bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia yang ada di Konti pada waktu ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Moga baik-baik aja. Terima kasih doktor sudi lagi bersama kita petang ini doktor, dan nak teruskan perkongsian kita bukan kata saja di sini tapi di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama juga sertai kita dan kita buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan pertanyaan dan juga persoalan kepada kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Dan menerusi rancangan kita pada petang ini, terus untuk edisi tahun 2022, kita membuka kitab rujukan kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah. Kita nak belajar lagi, buka kitab ini membawakan perbincangan 100 soal jawab asas akidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini doktor akan membincangkan tentang tajuk rukun akidah Islam. Dan sebagai mukadimah doktor, silakan. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Muna, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Mutiara Ilmu Akidah, yang mana kita berada pada muka surat 2 Syafiq. Okey. Kita lanjutkan pada soalan tentang rukun akidah Islam. Maka bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ma arkanul aqidatil islamiyati ay asasuha, iaitu soalan apakah rukun akidah Islamiyah itu, yakni asasnya. Maka muallif menjawab, arkanul aqidatil Islamiyah sittatu asya' wa hiya al-imanu billahi ta'ala wal imanu bil malaikatihi wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil qadari. Yang bermaksud rukun akidah Islamiyah itu ada 6 perkara, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar, atau beriman dengan qadar, iaitu yang dimaksudkan juga adalah qadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kalau kita lihat rukun akidah Islamiyah ni, kalau kita kat sekolah teringatlah ini bukan rukun akidah Islamiyah Ustaz, ni rukun iman. Lebih kurang macam tu, rukun iman. Jawapan dia sama saja. Rukun iman seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril yang akan kita urai sebentar lagi. Akan tetapi dipanggil juga dengan rukun akidah Islamiyah kerana maksud daripada rukun iman itu adalah akidah Islam juga. Kita berbicara tentang akidah umat Islam, maka dia adalah terkandung dalamnya rukun iman. Nah ini. Jadi rukun akidah Islamiyah atau rukun iman ini ada 6 perkara tuan-tuan dan puan-puan. Ini 6 perkara. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beriman kepada para malaikatnya,
beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadarnya atau qadar Allah SWT. Dalam hal ini seluruh 6 asas ataupun 6 rukun, rukun ni juga dipanggil asasuha, iaitu asas akidah Islamiah, berasal daripada hadis yang panjang. Hadis yang panjang dipanggil dengan hadis Jibril alaihissalam. Saya rasa banyak tuan-tuan dan puan-puan dah tahu hadis Jibril ni. Siapa yang mengaji hadis 40, Imam Nawawi ada karang kitab dipanggil dengan Arba'un Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, itu paling terkenal lah. Tapi ulama-ulama banyak yang mengarang Arba'un ni. Dah menjadi tradisi. 40 hadis tentang apa? Kawan saya di UIA dia tulis 40 hadis tentang muamalat. Ada macam tu. Ada kawan saya lagi satu menulis 40 hadis tentang Melayu. Pun ada. Ini. Ada 40 hadis tentang hari akhirat sahaja. Guru kami juga ada Al-Arba'un. Dia panggil Al-Arba'un As-Siddiqiyah. Yang kita mengaji bersama kalau di Maghribi dulu. Jadi ulama memang banyak mengumpulkan 40 hadis yang dia pegang lah kira. Bukan dia menolak yang lain. Maksud dia yang 40 ni yang dia specializekan, yang dikumpulkan versi dia untuk mendidik murid-murid dia. Lebih kurang macam tu. So ini yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, dan Arba'un Nawawiyah ini adalah kitab hadis 40 yang paling terkenal seantero dunia, yang sampai sekarang setiap pondok madrasah bahkan sekolah masih mengaji dan membaca dan menghafalnya, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadis ini, yang mana hadis Jibril ini terkandung di dalam Arba'in Nawawi nombor 2. Hadis nombor 2. Di dalam hadis itu mengkisahkan baginda Nabi Muhammad SAW satu hari didatangi, kalau bujuk dalam kitab ni muka surat 3 footnote tu, panjang tu. Jadi didatangi oleh seorang lelaki yang bajunya putih, sangat putih. Biasanya kalau orang baju dia putih bersih, dekat Madinah ni, tanda dia tak jalan jauh lah. Sebab apa? Sebab kalau orang jalan jauh dia mesti melalui padang pasir, kan? Dia lalui padang pasir, berarti dia mesti kena ada kesan debu, kesan kotor dan lain-lain. Biasalah tu. Tapi yang ini tak. Putih, cantik, handsome. Berarti dia sepatutnya bukan orang safar. Tidak ada bekas safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Tapi herannya para sahabat yang ramai, seorang pun tak ada yang kenal. Seorang pun tak ada yang kenal. Jadi orang tu tanya-tanya lah, ini family siapa ni? Ini siapa ni? Kan? Dia tak ada bekas safar, bukan dari luar. Kalau ada bekas safar, memanglah kita tak kenal. Ini duduk kat Madinah tapi tak kenal ni. Dari mana ni? Dia kan tertanya-tanya. Tiba-tiba datang lelaki yang tampan tadi ini masuk ke Masjid Nabawi dan duduk bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Duduk baginda tadi lutut bertemu lutut. Itu kalaulah saya letak lutut dekat Syafiq ni, biasa dah. Kawan baik dah kan? Dah kawan baik. Ni. Tapi ni tak pernah kenal. Orang semua tahu ini bukan kawan Rasulullah SAW. Tak pernah nampak. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia sendiri pun terheran-heran dengan si lelaki ini. Letak lutut temu lutut macam dah baik sangat dah. Tangan dia pun letak kat paha baginda. Baginda pun membuat yang sama kepada lelaki tersebut. Tapi yang bagusnya para sahabat ni tak adalah nak, ni siapa ni lelaki ni keluar kan? Tak ada. Macam sekarang ni kalau ada orang datang nak dekat je, tak boleh. Tapi sahabat justru percaya dengan Rasulullah SAW. Dibiarkan sebab dia orang pun curious kan, nak tahu apa sunahnya. Akhirnya
waktu ini insya-Allah kita akan sambung meneruskan hadis yang panjang ini insya-Allah. InsyaAllah kita nak tahu lagi, belajar tentang apa yang diriwayatkan dalam hadis tersebut. InsyaAllah anda kena kekal bersama kita dan kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda hantarkan soalan dan juga pertanyaan. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di saat ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita bersiaran menerusi rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, dan untuk waktu ini alhamdulillah Doktor masih menceritakan tentang rukun akidah Islam, dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya. Silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermulalah pertanyaan daripada lelaki tadi terhadap atau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka soalan dia yang pertama adalah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka sabda Nabi SAW, Islam itu ialah kamu mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang kedua, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji sekiranya mampu. Ini yang dipanggil dengan rukun Islam. Dan insya-Allah kita semua dah tahulah rukun Islam. Masalah dia bukan tahu tak tahu, kita buat ke tak buat. Orang dah tahu rukun Islam, tapi solat 5 waktu masih banyak yang lubang-lubang. Ini kena perhatikanlah. Solat, sebab tu solat tu imaduddin, tiang agama. Puasa bulan Ramadan, tahu dah puasa ini rukun Islam, tapi masih ada yang curi-curi tak nak puasa. Ini kalau zakat tu lagilah, dah tahu zakat ni bukan benda sunat. Kita bagi tu bukan biar okeylah sebab saya ni banyak duit, saya nak bagilah charity. Bukan. Zakat ini adalah ibarat kita ada harta dan berkewajipan. Macam solat. Kita ada nafas dan berkewajipan untuk solat. Tapi apa hukum kita tak bayar zakat macam kita tinggal solat? Ni. Kita enggan bayar zakat, kedekut nak keluarkan duit. Atau keluarkan kita rasa macam ini bukan fardu tapi ini charity dari saya, yang merasa benda yang bagi ini orang hormat saya lah. Lebih kurang macam tu. Itu tak betul. Kerana apa? Zakat ini fardu. Ingat, harta yang tak dizakatkan di akhirat nanti akan dituntut. Semua harta yang tak dizakat. Dia ibarat wajib ni. Memang bukan ibarat wajib, memang wajib lah. Maksudnya ibarat dia diibaratkan seperti harta yang tidak kita bersihkan. Jadi kita kena bayar zakat. Semua hadirin wal hadir hafizakumullah. Ingat, zakat ni macam-macam lah. Jadi kita kena rujuk kepada fatwa-fatwa bagaimana zakat jumlahnya. Kalau susah sangat, pergi ke Baitul Mal, ke negeri masing-masing, lembaga zakat negeri masing-masing atau Baitul Mal. Bagi tahu, Ustaz, saya ada harta banyak ni. Ni, so macam mana nak bayar zakat? Harta banyak ni sejak bila? Nanti kira lah. Yang kena qada, kalau kita tinggal solat kena qada kan? Tinggal puasa kena qada. Ini tinggal zakat qada juga. Jangan lupa tinggal zakat kena qada juga, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita nak bersihkan harta kita, supaya kalau kita bersih harta kita, amal ibadat kita lakukan, rukun Islam semua kita tunaikan, insya-Allah hidup kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, tuan-tuan. Menunaikan haji sekiranya mampulah. Ustaz, saya mampu tapi dah bayar, dah letak, dah tunggu tabung haji tak panggil. Sabarlah. Nak buat macam mana kan? Kita nak pergi haji itu termasuk mampu tu kalau dipanggil lah seruan. Tapi kalau dah dipanggil seruan kita malas-malas delay, itu tak boleh lah kan? Haji, tabung haji dah call lah. Tak nak lah tahun ni ada konsert kat sini, tak nak pergi time haji pula tu. Next time lah haji. Itu tak boleh lah. Jadikan haji itu sebagai mahattah, stesen kita untuk berhijrah daripada zulumat, daripada kegelapan kepada nur, iaitu cahaya yang lebih terang dan benderang. Saya nak pergi haji Datin, tapi tak dapat pergi dia. Yalah, dia kata tengok apa tahun 2000 berapa dah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini. Okey, lalu dia berkata, kamu benar. Lalu kami pun berasa ajaib. Macam mana boleh lelaki itu tanya kat baginda Nabi Muhammad SAW, lepas tu dia membenarkan pula. Dia tanya, dia kata betul. Dia pelik lah kan. Kalau kita tu dah kata, lelaki ni, orang ni, dah lah tanya ni Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi para sahabat ni cerdik-cerdik. Dia tahu dia bukan lelaki biasa ni. Lalu ditanya lagi soalan selanjutnya. Khabarkan kepadaku tentang iman. Ini sulbil maudhu' dekat sini lah. Perbahasan inti dia dekat sini. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar, sama ada yang baik atau buruk. Maksud dia qada-qadar, baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, kamu benar. Heran pula. Dia pergi tanya, lalu dia jawab lagi, dia benarkan pula. Macam tadilah. Kan? Kemudian dia berkata, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak mampu untuk merasakan demikian, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Nah, ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Hari kiamat pula yang ditanya. Lalu jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi maksud dia, saya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu tu jawab bahawa dia tak tahu daripada yang bertanya. Sebab bertanya kan malaikat Jibril. Nak katalah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ni pun tak tahu jawapan bila kiamat. Sebab itu kita tegaskan bahawa tidak ada yang mengetahui bila kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu bila kiamat. So kita jangan berandai kononnya kiamat terjadi pada tarikh sekian 2012 lah, 2020 lah, ni tahun 2022, sekejap lagi 2023 kot. Kan? Tak, kita tak tahu. Akan tapi bagaimana mempersiapkan diri untuk kiamat, itu wajib. Dalam erti ulama dari dulu memang sentiasa takut kalau dia hidup dalam kehidupan yang mungkin terjadinya kiamat. So, jadi sentiasa tingkatkan ibadah dan ketakwaan kita. Sebab apa? Kita kalau tak kiamat kubra pun, yang jelas kiamat sughra akan terjadi. Kiamat kubra tu kiamat besar lah. Kiamat sughra tu kiamat kecil. Kiamat kecil tu bila kita wassalam lah. Bila kita dah ditarik nyawa kita, meninggal dunia. Ini boleh jadi besok. Boleh ke jadi kejap lagi. Lagi 2 minit lagi pun boleh. Ni tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita tak taubat dari sekarang, kita tak naklah su'ul khatimah. Sebab itu kita kena berusaha untuk bertaubat, sentiasa memperbarui taubat kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari 3 soalan ini dan juga soalan hari kiamat tadi, kita dapat tahu bahawa tiang seri agama lah kita kata. Itu berada pada 3 perkara ini. Yang pertama adalah Islam yang dikenal sebagai fiqh. Yang kedua adalah rukun iman dipanggil dengan aqidah. Ini yang kita akan urai dalam program Imanuna tahun ni. Nak urai satu persatu rukun iman tadi secara lengkap, dan juga ma yatafarra'u minhu, apa yang tercawang daripada perbahasan ini. Dan yang ketiga ihsan yang diibaratkan sebagai ilmu tasawuf. Lalu kisah dia selanjutnya ditanya, kalau tidak tahu bila kiamat, apa tanda-tanda kiamat kan? Tanya tentang tanda-tanda kiamat. Lalu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba akan melahirkan tuannya, hamba akan melahirkan tuannya, dan insya-Allah kita akan meneruskan InsyaAllah pengajian ini setelah ini. Ya, insyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Ada soalan, pertanyaan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Ada soalan pada waktu ini, Doktor, yang masuk di WhatsApp konti bertanya, adakah Allah itu nyata atau ghaib? Mohon pencerahan daripada Dr. Aiman. InsyaAllah Doktor akan membincangkan sebentar sahaja lagi. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sina pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan berita gembira tentang golongan VIP di sisi Allah, iaitu As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka ialah orang-orang muhajirin yang telah sama-sama Rasulullah SAW sebelum perjanjian Hudaibiyah, yang lebih dulu berhijrah sebelum orang lain. Dan dalam ramai-ramai itu pastilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan yang utama berbanding yang lain-lain, kerana dialah yang menemankan Rasulullah SAW. Kemudian golongan Ansar pula, yang terdiri daripada sahabat yang terlibat dengan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Alangkah beruntungnya mereka. Allah janjikan syurga dan keredaannya kepada mereka. Maha penyayang Allah tidak hanya memberikan berita gembira kepada mereka sahaja, tetapi turut juga dikurniakan kelebihan itu kepada siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah golongan terdahulu dengan kesungguhan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari kiamat. Maka sebagai umat akhir zaman, kita tidak sewajarnya membenci mana-mana sahabat Nabi, kerana mereka telah pun mendapat jaminan redha dan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita ikut jejak langkah mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya. Kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, Rukun Akidah Islam. Dan sambungannya silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila ditanya tanda-tanda kiamat, ni tanda-tanda kiamat, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu hamba akan melahirkan tuannya. Kamu akan melihat pengembala kambing yang miskin tidak berkasut akan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu pun berlalu dan aku berada di situ berapa lama. Jadi ketika itu lelaki pun pergi. Jadi dia tengok makin lama makin hilang. Makin lama makin hilang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, iaitu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Jawabku, iaitu jawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Allah dan Rasul lah yang tahu. Baginda SAW bersabda, itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Hadis ini hadis sahih, riwayat Muslim. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi apabila kita melihat perbahasan dengan hadis yang panjang ini, kita tahu bahawa inilah kita panggil ummahatul atau ummul ahadis. Kita panggil ummul ahadis, iaitu ibu atau induk kepada sekalian hadis. Kalau Al-Quran, Al-Fatihah adalah ummul kitab. Kalau ini adalah ummul ahadis, iaitu induk kepada
seluruh hadis. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita buka sesi Q&A insyaAllah. Okey, kita bukakan ruang peluang untuk anda hantarkan soalan di talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook Live IKIM FM serta di YouTube IKIM. Anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Ya, dan ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, doktor mohon pencerahan daripada doktor, adakah Allah itu nyata atau ghaib? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud, tidak bertempat. Dia itu wujud berzat, iaitu zatnya Esa. Esa berarti tidak berbilangan, tercantum, terkumpul dari beberapa zat. Tidak, tapi zatnya Esa. Dan dia bersifat. Sifatnya sifat yang qadim, sedia ada, yang berdiri pada zat, seperti sifat melihat, mendengar, mengetahui, berkuasa dan lain-lain. Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia wujud, apabila dia wujud, maka sah untuk dilihat. Hanya sahaja kita di dunia ini tidak dapat melihat Allah. Kerana Allah SWT takdirkan sekalian makhluk di dunia ini tidak dapat melihat Allah. Akan tetapi nanti di akhirat kita bagi hamba-Nya yang dipilih, hamba-hambanya yang mukmin, yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana firman Allah SWT, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin ini berseri-seri pada hari itu, hari kiamat itulah nanti, di syurga nanti, kerana melihat kepada Tuhannya. Ini berarti kita harus untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Okey, itu dia insya-Allah masalah soalan tadi. Baik. Soalan berikutnya. Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, dalam hadis qudsi bermaksud awaluddin ma'rifatullah, iaitu awal agama Islam itu mengenal Allah. Ianya wajib kepada orang Islam bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menghayati dan melaksanakan agama Islam sepenuhnya. Persoalannya, mengapa umat Islam tidak mengikut sunnah Nabi yang menjadi intipati dalam agama Islam itu awaluddin ma'rifatullah? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tuan yang bertanya ini adalah sangat umum. Siapa kata umat Islam tidak mengikuti sunnah Nabi? Orang Islam ni bukan 100, 200, 2 juta, 1 juta, 3 juta. Di dunia ini orang Islam ni banyak sekali. Mungkin bilion lah kot kan. Wallahualam lah, saya tak pernah ihsaiyat. Ihsaiyat tu bahasa Melayu dia apa? Melakukan bancian. Saya tak tahulah data bancian tersebut. Akan tetapi jelas sangat banyak. Banyak di kalangan orang-orang yang soleh umat Islam meneruskan dan memperjuangkan menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada zahiran maupun batinan. Sama ada yang hakikatan atau majazian. Ini ada dan wujud. Kita boleh nampak orang yang menghidupkan. Kita tak nampak tapi kita boleh tahu mungkin ada orang-orang Islam yang menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dengan melakukan solat sunat tahajud setiap malam, tak pernah tinggal dan tak nak tunjuk ke orang lain, tak nak riak. Ni misalnya, apakah kita nak tuduh mereka tidak menunaikan, tidak menjalankan sunnah Nabi? Jadi kalau kita nak membuat statement tu kena hati-hatilah. Jadi insya-Allah masih banyak umat Islam yang menjalankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan atau berkenaan dengan awaluddin ma'rifatullah. Sebab itulah demi menjalankan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada hadis Jibril yang mengatakan al-imanu billah adalah rukun yang pertama daripada rukun iman. Kita belajar akidah. Di sinilah kita belajar ilmu atau kitab-kitab akidah di program Imanuna kita ni. Tujuan dia nak jaga iman kita ni lah, iman kami ni. Di mana apa kita membahas tentang pertama kitab akidah ahli iman,
dah khatam dah. Lepas tu Tuhfatul Raghibin dah khatam dah. Lepas tu Ummul Barahin Imam Sanusi dah khatam dah. Sekarang Jawahir Kalamiah kitab keempat. Jadi dengan harapan lebih banyak pendengar di luar sana, umat Islam yang peduli tentang agamanya dan mendengar pengajian ini supaya iman mereka tampak kokoh dan kuat istiqamah di dalam agamanya. InsyaAllah, wallahu a'lam. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada soalan lagi di FB Live IKIM FM. Ridwan Jafar bertanya, hadis Jibril ini Rasulullah ada menerangkan berkenaan tanda-tanda akhir zaman. Bagaimanakah reaksi kita terhadap pesanan Rasulullah SAW di dalam hadis ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan yang bertanya soalan yang sangat penting. Kita pada hari ini tak merasa macam kiamat dah dekat dah. Ini nyata. Kita duk bekerja tentang urusan dunia ni lebih daripada persediaan kita dah nak kiamat sughra lah. Tak payah kiamat kubra. Kiamat sughra lah. Ini contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Walhal, kalau berdasarkan hadis yang kita baca ni, tanda-tanda tu macam dah ada dah. Iaitu orang bekerja-kerja berlumba-lumba membenan yatatawaluna fil bunyan. Nak bina bangunan tinggi-tinggi, tuan-tuan. Betul kan hari ni? Tak payah jauh-jauh lah. Kiri kanan atas bawah kita dah nampak dah. Ini nyata dan ulama menyebutkan dalam banyak kitab. Tapi of course lah, kita tak kata besok akan kiamat kan. Kita jual semua tanah kita. Siap-siap besok Imam Mahdi nak keluar. Tak buat macam tu lah. Tapi kita kena persiapkanlah iman kita. Dah cukup ke kita punya ibadah? Hutang-hutang kita dah siap ke? Hutang solat kita, hutang puasa kita, hutang-hutang yang lain kita kan? Kita dah buat, dah taubat ke belum? Ini yang kita kena dahulukan. Sikap kita sebagai umat Islam ni mempersiapkan diri di mana kiamat sama ada sughra atau kubra boleh terjadi bila-bila. Boleh terjadi waktu kita, boleh terjadi kepada zaman anak kita, boleh terjadi kepada cucu cicit kita atau yang datang setelahnya. Kerana kita tidak tahu, maka kita kena sentiasa prepared. Kena siaplah, bersiap sedia. Ini bersiap sedia dari segi apa? Amal ibadah dan keimanan. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia beberapa soalan yang sempat Dr. Aiman berikan respon dan juga menjawab persoalan di dalam platform media sosial kita. Nama Doktor kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin di hujung ini sedikit Doktor sebagai kata-kata akhir kesimpulan menerusi tajuk kita ini, iaitu rukun akidah Islam yang sempat kita bincangkan setakat muka surat 2 ni menerusi dalam kitab Mutiara Ilmu Akidah. Masya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada perbincangan hari ini, bahawa kitab akidah yang kita akan mengaji pada tahun ini, dia akan mula dengan mengupas setiap satu daripada rukun iman tadi atau rukun akidah Islamiah tadi. Kalau akidah ahli iman, dia matan, dia jelaskan akidah ilahiyat, nubuat, sam'iyat, selesai kan. Kalau masuk Tuhfatul Raghibin, dia membahas tentang firqah-firqah yang sesat dan makna Islam yang sebenar, menjauhi bid'ah, selesai. Kalau membahas tentang kitab Ummul Barahin, kita dah bahas dalil-dalil, hujah-hujah kita dalam akidah supaya keimanan kita ini dibina atas jalan burhan, bukti-bukti yang kuat. Tapi bila masuk dalam kitab Mutiara Ilmu Akidah ini, maka dia mula menguraikan melalui rukun akidah Islam ini yang kita sebut 6 ini. Dari situ dia akan membahas juga apa yang terpancar atau apa yang terkeluar yatafarra'u tadi, yang terkeluar daripada perbahasan 6 rukun ini. Inilah berbagai cara ulama menyusun kitab mereka untuk mensyarahkan ilmu akidah, dengan harapan insya-Allah kita mengaji semua banyak jenis kitab akidah ni supaya apa? Supaya kita sentiasa memperingatkan diri kita tak lupa. Tak lupa, itu dia insya-Allah. Masya-Allah. Semoga tak lupa dan sampai terus kita ingat untuk kenal Allah, iaitu ma'rifatullah. Kenal sama-sama juga menjaga akidah kita. Insya-Allah. Dan di akhir ni untuk waktu ini kita terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman. Jazakallah ana kulla khair. Dr.
Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Seperti biasa, boleh sama-sama tonton semula di situ untuk kita hayati dan kita buat ulang kaji. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Tawau 100.7 FM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Hidup ini datang dalam pelbagai rupa. Ujian dari Allah untuk menguji kita sebagai hamba-Nya dengan bertemu ramai manusia yang tidak kita kenali dan memudahkan urusan mereka, tanda syukur kita kepada Yang Maha Esa. Di bulan yang mulia ini, mengajar kita untuk lebih banyak melihat ke bawah, melihat lebih dekat orang-orang yang hadir ke dunia, yang hidup mereka tidak seberuntung kita. Bersedekah harta, tenaga, maupun buah fikiran kita untuk hidup mereka di luar sana. Nikmat makan, tidur dan menjalani kehidupan harian amat berharga. Namun hidup orang lain tidak semudah hidup kita. Bahkan mungkin ada yang tidak mempunyai apa-apa untuk urusan makan harian mereka. Bersama Insaniah Rakyat, kita membantu mereka yang memerlukan bantuan dari urusan kehidupan, keuangan, makanan dan meliputi keseluruhan aspek kemanusiaan, insya-Allah. Layari www.insaniahrakyat.org atau hubungi Syamsuddin Kadir 010-500-1500. Demi kemanusiaan dunia dan akhirat, ingat Insaniah Rakyat. Negeri Sembilan 102.7 FM. Ada satu lagi nilai oleh orang-orang Jepun, Kaizen, continuous improvement. Aku putih kata peningkatan prestasi secara berterusan. Kita ni kalau kita dah berjaya, kita sudah tidak membuat peningkatan, dan kita akan repeat atau mengulangi sesuatu pencapaian itu bertahun-tahun sampailah pencapaian itu tidak lagi relevan. Ini menjadi masalah. Orang Jepun umpamanya dia tak kira, akan terus meningkatkan apa saja yang dibuat dari masa ke semasa untuk terus meningkatkan kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan. Jadi kita tidak ada ni. Nilai Kaizen ni saya rasa nilai Islam perlu dipupuk di kalangan umat Islam. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku.
ucapanku. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Nikmat diberi, kita